Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa tamu taslim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dekat atau belakang boleh dengar? Dengar saya. Alhamdulillah. Okey, kita akan mula ni kitab yang baru. Alhamdulillah, ni kitab yang keempat. Kitab yang pertama yang dah selesai dekat Kuantan itu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Buku yang kedua Kitabul Jami' daripada Muwatta' Imam Malik. Yang ketiga Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah Imam Al-Maqdisi. Dan ni kitab yang keempat. Kita dah bersetuju dekat grup akan pilih Kitabul Adab atau Kitabul Adab daripada Sahih Muslim. Dan sebenarnya ni Dr. Yusuf yang dia tolong saya. Dia yang speed daripada bahasa Melayu dan hatta dalam grup, bukan saya. Terima kasih, jazakallah khairan. InsyaAllah kita akan mula dengan buku ni. Sebenarnya cara Imam Muslim dia lain pada Imam Tirmidzi dekat Syama'il Muhammadiyah atau Imam Malik dekat Al-Muwatta'. Cara dia akan ulang hadis yang sama tapi dengan isnad yang lain. Selalu dia akan buat macam ni. So kadang-kadang mungkin kita akan rasa macam penat atau rasa macam boring. Dia akan ulang sahaja. Tapi tak apa. Kalau dia ulang satu kali, dua kali, nanti kita boleh ingat nanti. Tapi kalau satu kali dan dia sambung mungkin banyak hadis, tapi nanti akan lupa. Ini satu. Yang kedua, semua bab-bab nama atau apa panggil dia, title untuk bab di sini bukan daripada Imam Muslim. Dia daripada siapa? Imam Nawawi. Dia yang letak nama bab, bukan daripada Imam Muslim. Imam Muslim dia tulis nama kitab sahaja. Contohnya dia akan tulis Kitabut Tahara. Dan lepas tu dia akan mention atau sebutkan semua hadis-hadis. Bismillah. Tak boleh masuk. Dah lewat. Okey, sudah. Ini Ustaz Sauda. So maknanya Imam Muslim dia akan sebutkan nama kitab sahaja. Dan dia akan letak semua hadis yang di bawah Kitabut Tahara. Okey. Walaupun kalau kita nak fokus macam mana dia susun, dia macam letak bab itu, tapi tak ada. So dia akan kumpul semua hadis yang sama di dalam satu bahagian yang pertama. Lepas tu dia akan sambung ke bahagian yang kedua, akan panggil dia bahagian bukan bab. Okey, tapi masih hadis yang sama. Imam Nawawi masa dia syarah buku Sahih Muslim, dia yang letak nama bab daripada ijtihad dia. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, ni Kitabul Adab. Alhamdulillah, dia bukan satu kitab. Yang nama dia Kitabul Adab, tapi di bawah dia berapa kitab, doktor? Hari itu kita dah dapat mungkin 4 kitab atau 5 kitab. Semua di bawah. So maknanya apa yang berkaitan sama dengan akhlak dia akan letak di sini. Apa yang berkait sama dengan muamalah dia akan letak di sini. Okey, semua benda ada di sini. Walaupun sesiapa yang dia datang ke Kitabul Adab Al-Mufrad dekat Kuantan, ni Dr. Yusuf dan Dr. Arsyad akan dapat hadis yang sama. So kadang-kadang dia akan ulang hadis yang saya akan komen yang sama. So saya harap kalau boleh sabar sikit saya. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat, cara kita untuk kelas ni macam yang sebelum ni. Saya akan baca, Dr. Yusuf dia akan baca terjemahan, saya akan komen. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada, akan sambung ke hadis yang seterusnya. Macam ni insyaAllah. Berapa semua, Doktor? Berapa hadis yang total untuk Kitabul Adab? Dalam 120 surat. Yang hari itu, saya dah kira okay, Kitabul Adab dia 100 hadis. Lepas tu Kitabul Alfaz, macam mana perkataan yang adab, di dalam 20 hadis. Kitabul Syi'r 10 hadis. Kitabul Salam, macam mana bagi salam apa semua, 200 hadis. Kitabul Ru'ya, mimpi itu 40 hadis. So semua ni berapa? Ya, boleh kata dalam 400 hadis. InsyaAllah kita kalau tak habis ni semester ni mungkin semester depan, insya-Allah. Bunuh ular tak termasuk tak? Macam ni? Pak yang bunuh ular. Tak tahu kalau. Bunuh ular tak ada. Nanti tengok. Saya akan bagi tahu nanti insya-Allah.
Okey, kita akan mula dengan Kitabul Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wa tamu taslim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bil asanid as-sahihati al-muttasilati lil Imam Muslim annahu qala fi sahih Kitabul Adab قال باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن عمر حدثنا واللفظ له قال حدثنا مروان بن يعنيان الفزاري عن حميد عن أنس قال نادى رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. Bismillahirrahmanirrahim. Bab larangan menggunakan kunyah nama julukan dengan Abul Qasim selain Rasulullah dan penjelasan nama-nama yang dianjurkan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki memanggil temannya di Baqi', wahai Abul Qasim. Rasulullah SAW menoleh kepadanya, maka lelaki itu berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak bermaksud memanggilmu, melainkan aku memanggil si fulan. Rasulullah SAW pun bersabda, berikanlah nama dengan namaku, dan namun janganlah memberikan julukan dengan julukanku. Okey, berkaitan dengan bab ni, ulama kita ada khilaf. Boleh namakan anak kita dengan Al-Qasim, lepas tu orang lain dia akan panggil kita Abul Qasim. Sebab orang Arab kalau dia nak panggil satu orang, dia suka akan panggil dia dengan Abu. Macam tak beberapa kalau dia panggil dia dengan nama. So maknanya dia kata, kalau saya dah namakan anak saya dengan Al-Qasim, dan orang Arab dia nak panggil saya, dia jadi Abu Al-Qasim, itu benar atau tidak? Ada khilaf. Yang al-jumhur, majoriti daripada ulama kita, mereka kata boleh kalau Rasulullah tak ada. Maknanya dekat zaman Rasulullah itu tak boleh, tapi sekarang boleh. Itu majoriti, al-jumhur. Tapi Imam Syafi'i sahaja daripada ulama-ulama kita dan semua mazhab Imam Syafi'i tak boleh, walaupun Rasulullah dia dah wafat. Tak boleh langsung, itu haram. So maknanya kalau kita dah tahu orang lain akan panggil kita Abul Qasim, tak boleh namakan anak yang pertama Al-Qasim. Satu. Keadaan yang kedua, kalau anak saya atau anak kita akan namakan dia Abul Qasim, tak boleh. Tak boleh, maknanya di sini haram. Okey? Ni yang kedua. Okey, yang ketiga, kalau orang Arab dia namakan anak dia yang kedua, sebab mereka akan ikut anak yang pertama. Okey, contohnya saya ada anak yang pertama nama dia Hisham, yang kedua Shihabuddin. So mereka akan panggil saya Abu Hisham dengan anak yang pertama, bukan Abu Shihabuddin yang kedua. So maknanya saya boleh namakan yang kedua dengan Al-Qasim, tak ada masalah. Ni satu. Yang kedua, kalau nak namakan diri sendiri Al-Qasim sahaja, tak ada Abu, boleh. Boleh, tak ada masalah. So, yang dalam mazhab Syafi'i, dia tak benar kalau Abu Al-Qasim. Al-Qasim sahaja, tak ada masalah. Okey? Kenapa? Nanti ada satu hadis dia akan bagi tahu kenapa. Okey? Ni satu. Komen yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, di sini ada satu perkataan iaitu Al-Baqi'. Okey? Al-Baqi'. Kenapa panggil tanah kuburan dekat Masjid Nabawi atau dekat Madinah yang sebelah Masjid Nabawi dengan Al-Baqi'? Kenapa? Sebab masa zaman Rasulullah dekat tempat atau tanah kuburan Al-Baqi' ada satu pokok sahaja. Dan pokok itu mereka panggil dia atau namakan dia Baqi'ul Gharqad atau Syajaratul Gharqad. Okey? Syajarah satu pokok nama dia Al-Gharqad. So mereka panggil tempat itu Baqi'ul Gharqad sebab ada satu pokok sahaja. Okey, itu kenapa namakan dia Al-Baqi'. Okey. Al-Baqi' dia tanah kuburan yang pertama di dalam Islam lepas hijrah. Satu. Dua, siapa yang kuburan dia ada dekat Al-Baqi' daripada sahabat Rasulullah? Siapa? Yang pertama, Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un.
Dia adalah Suami pada abang susuan Rasulullah. Akhun Nabi SAW min ar-rada'ah. So abang susuan Rasulullah nama dia Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un. Dia yang sahabat yang pertama yang kuburan dia dekat Al-Baqi'. Satu, dua. Orang yang kedua siapa? Dia yang buat solat Jumaat yang pertama lepas hijrah. As'ad bin Zurarah. Mus'ab bin Umair dia yang da'i. Okey, so maknanya yang kedua Sayyiduna As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah dia yang kumpul semua sahabat di dalam solat Jumaat untuk Jumaat yang pertama lepas hijrah. Dekat mana? Kalau satu orang dia pergi Masjid Quba dan dia lalu ke Masjidun Nabawi. Di antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi ada satu masjid, okey, warna dia putih. Dekat jalan Quba. Panggil dia Syari' Quba. Dekat sana ada satu masjid, ni panggil dia Masjidul Jumu'ah. Sebab Jumu'ah yang pertama yang mereka. Biasanya kalau mereka buat ziarat mereka akan lalu depan dia. Okey? Ya, so dia masa yang Rasulullah dia gerak daripada Masjid Quba dia nak masuk Madinah itu hari Jumaat. Masa yang Rasulullah dah sampai dekat sana, As'ad bin Zurarah dah kumpul semua sahabat dan dia buat satu musalla yang kecil dan kumpul semua sahabat buat Jumaat yang pertama lepas hijrah. Okey? Okey? Ya. Okey, hadis yang seterusnya qala hadatsana Ibrahim bin Ziyad huwa al-mulaqab bisabalan قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة 44 و100 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Ya, kalau satu orang dia minta nasihat, kalau dia ada anak lelaki dan dia kata, Ustaz boleh pilih, boleh nasihat, boleh cadang satu nama, terus Abdullah atau Abdul Rahman. Okey? Untuk perempuan nanti ada satu nama. Nanti dia akan bagi tahu. Okey, tengok dekat isnad itu ada dua orang nama dia Ubaidullah bin Umar dan abang dia atau adik dia. Abang dia nama dia Abdullah. Mereka adik beradik. Tapi yang besar, yang abang itu dia tak fiqah, bukan fiqah di dalam ahli al-hadis. So kalau dia mengeluarkan satu hadis dia sendiri mengeluarkan hadis itu tak terima. So hadis dia dhaif. Tapi kalau adik dia mengeluarkan dua-dua, so boleh terima, tak ada masalah. Okey? Walaupun dua-dua adik beradik. Tapi abang itu macam dia tak boleh ingat kuat. Ya. Hadis yang seterusnya qala hadatsana Uthman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim qala Uthman hadatsana wa qala Ishaq akhbarana Jarir an Mansur an Salim bin Abi al-Ja'd an Jabir bin Abdullah qala wulida li rajulin minna ghulam fasammahu Muhammadan فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حمله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما قاسم أقسم بينكم فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. Dari Salim bin Abu Ja'd dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, seseorang di antara kami baru mempunyai anak lelaki lalu dia menamakannya Muhammad. Maka berkatalah keluarganya kepadanya, kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi sambil membawa anaknya digendong di atas belakangnya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak lelakimu ini baru lahir. Anak laki-lakiku ini baru lahir lalu aku menamakannya Muhammad. Namun keluargaku berkata kepadaku, kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah nama dengan namaku, namun janganlah memberi gelaran dengan gelaranku, kerana sesungguhnya aku adalah Qasim, yakni pembahagi, aku membahagi di antara kalian.
Ni kenapa tak boleh namakan dia Abul Qasim? Sebab yang dia akan membahagi fi sabilillah, kalau sedekah atau zakat atau apa-apa, dengan betul-betul al-haq dan al-batil, itu adalah Rasulullah, bukan orang yang biasa. Okey, itu kenapa tak boleh. Ni sebab ni tak boleh namakan dia Al-Qasim. اوكي حديث seterusnya قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله وإن قومي أبوا أن يكنوني أو يكنوني به حتى تستأذن رسول الله حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسط قال حدثنا خالد بن طحان عن حسين وذكر بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang di antara kami baru mempunyai anak lelaki lalu dinamakannya Muhammad. Maka kami pun berkata, kami tidak akan menggelarkanmu dengan nama Rasulullah SAW supaya kamu meminta izin dari beliau. Ni perkataan yang tambahan. Ni apa ni, satu ayat yang tambahan pada riwayat yang sebelum ni. Okey, dia kata minta izin dulu. Itu yang bezanya sahaja. Walaupun isnad yang sama, kisah yang sama. Okey, sambung. Jabir berkata, maka dia pun mendatangi Nabi seraya berkata, anak lelaki-lakiku ini baru lahir dan aku menamakannya nama Rasulullah SAW. Namun keluargaku menolak untuk menggelarkannya dengan dengannya sampai aku meminta izin kepada Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda, berikanlah namanya namaku, namun janganlah memberikan julukanku. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pembahagi yang membahagi di antara kalian. Khalid bin Tahan telah memberitahukan kepada kami dari Husain dengan sanad tersebut, namun tidak menyebutkan sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pembahagi yang membahagi di antara kalian. Itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jaga Sahih Muslim. Ada banyak sahih sebenarnya, bukan Sahih Bukhari dan Muslim. Ada Sahih Ibn Hibban, ada Sahih Ibn Khuzaimah, ada Sahih Al-Hakim, ada banyak sahih. Tapi yang Allah bagi al-qabul untuk semua manusia akan terima Sahih Bukhari dan Muslim sebab amanah dua-dua orang ini. Mereka ada amanah. Kalau ada satu perkataan yang beza, dia akan tulis. Okey? Kalau ada satu benda yang kalau dia tak jelas, dia kata saya tak pasti. Dia akan letak dia di dalam dua bracket. Dia kata saya tak pasti. So sebab amanah dia, Allah bagi berkat, dan berkat itu sampai kita sekarang. Dah 1500 tahun sampai sekarang. Allah jaga. So amanah mereka. Walaupun kita akan rasa macam boring, selalu dia ulang, tapi kena dekat sana ada satu faedah. Mungkin dekat matan atau dekat isnad, tengok mana ada faedahnya. Okey. Hadis yang seterusnya qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waki' an al-A'mash qala wa hadatsani Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Waki' qala hadatsana al-A'mash عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي فاني انا ابو القاسم اقسم بينكم وفي روايه ابو بكر ولا تكتنوا قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش وذكر بهذا الاسناد وقال انما جعلت قاسما اقسم بينكم. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah nama dengan namaku dan namun janganlah memberikan gelaranku. Sesungguhnya aku adalah Abul Qasim, aku membahagi di antara kalian. Apa yang bezanya di sini? Hadis yang sebelum ni Rasulullah bersabda, fa innama ana qasimun sahaja. Berkataan Qasim. Di sini dia kata fa inni ana Abul Qasim. Satu perkataan saja yang beza. Tak apa, dia akan ulang dan bagi beberapa isnad yang beza. Itu bezanya walaupun satu perkataan. Ya. Dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, dan janganlah kalian memberikan gelaran. Dan Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah memberitahukan kepada kami, Abu Muawiyah telah memberitahukan kepada kami dari A'mash dengan sanad tersebut, dan dia berkata dalam riwayatnya, sesungguhnya aku dijadikan sebagai seorang pembahagi dan membahagi di antara kalian. Ya. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. Dari Jabir bin Abdullah bahawasanya ada seorang lelaki dari kalangan kaum Ansar yang baru mempunyai anak lelaki, lalu dia ingin menamakannya Muhammad. Maka dia pun mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada beliau.
Maka beliau bersabda, kaum Ansar telah berbuat benar. Berikanlah namanya namaku, namun janganlah memberikan julukannya julukanku. Okey, satu jumlah yang tambahan. Ahsanatil Ansar. Baiklah kaum Al-Ansar. Sebab mereka nak refer kepada Rasulullah dulu. Lepas tu baru boleh benar atau tidak. Walaupun satu jumlah. Okey, ini yang bezanya. Hadis yang seterusnya qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad al-Muthanna kilahuma an Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Mansur. قال وحدثني محمد بن عمرو بن جابر قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبه عن حسين قال وحدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سليمان كلهم عن سالم بن الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبه عن قتاده ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت قاسما اقسم بينكم وقال سليمان فانما انا قاسم اقسم بينكم قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا سفيان قال عمرو حدثنا سفيان عن ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد الرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك بأبا القاسم ولا ننعمك عينا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسم ابنك عبد الرحمن. Dari Salim bin Abu Ja'id dari Jari bin Abdullah dari Nabi SAW. Isa bin Isa al-Hanzali dari Isa bin. Okey, sebenarnya di sini dia dah sebutkan berapa? 5 isnad. Dan setiap isnad ada 2 syekh. So maknanya ada, boleh kata macam jalan. Ke Rasulullah ada 5 jalan. Dan setiap jalan ada satu syekh yang lain. So kita akan fikir, oh macam mana ni Imam Muslim? Maknanya dia dah hijrah, dia berhijrah daripada Naisabur, tempat dia dekat ni Bukhara. Dia keluar daripada sana pergi Al-Iraq, dapat satu hadis. Pergi Damsyik, dapat satu hadis. Pergi Al-Hijaz, dia dapat satu hadis. Dia berhijrah. Lepas tu dia balik ke Naisabur. Okay? So dia nak bagi tahu macam mana dia usaha dia sampai dia dapat satu sahih. Bukan yang senang. Itu satu hari Imam Muslim masa yang dia dah berhijrah banyak negara dan dia balik, dia lepas berhijrah dan dia dapat banyak hadis dan dia jadi ahli hadis, dia jadi satu pelajar dekat Imam Al-Bukhari dekat Bukhara. Walaupun dia dah kumpul satu buku, satu sahih, dia balik dan dia duduk macam pelajar depan Imam Al-Bukhari. Lepas dia duduk sama dengan Imam Al-Bukhari macam 15 tahun, dan dia tengok macam mana Imam Al-Bukhari dia mengeluarkan satu hadis, dia satu hari depan semua pelajar dia berdiri. Dan dia panggil Imam Al-Bukhari, "Ya Imam, saya pelajar kamu 15 tahun. Tak ada satu hari yang saya tak jumpa kamu. Dan selalu apa yang kamu bagi tahu saya tulis. Saya macam rasa berhormati kepada kamu. Tapi saya ada satu benda saya minta daripada kamu. Boleh buat atau tidak?" Imam Al-Bukhari jawab, dia kata kalau saya boleh tak ada masalah. Dia kata, saya minta daripada kamu mengeluarkan lidah kamu. Dan saya akan datang dan saya akan kiss lidah kamu. Kenapa? Sebab lidah kamu itu selalu membersihkan hadis Rasulullah. Kalau ada satu masalah, kamu akan bagi tahu, ini tak betul, ini yang sahih, ini al-dhaif, ini al-hasan. Boleh? Dia kata boleh. Dia datang mengeluarkan, dia cium tangan dia. Tengok macam mana Imam Muslim dia menghormati kepada syekh dia, Imam Bukhari. Ya. Itu kita akan fokus macam mana, atau kena macam imagine macam mana mereka dah usaha sebelum ni untuk dapat satu buku. Kita dah ada buku itu. Ada orang baca? Tak ada orang baca. Malas untuk baca 7,000 hadis itu. Ya, jelas. Dan Husain bin Abdul Rahman mereka berkata, kami telah mendengar Salim bin Abdul Ja'di dari Jabir bin Abdullah bin Nabi SAW hampir sama dengan hadis riwayat orang-orang yang telah kami sebutkan sebelum ini. Dalam hadis riwayat An-Nadhr dari Syu'bah disebutkan bahawa Husain dan Sulaiman menambahkan kalimat dalam riwayat Husain berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai pembahagi yang membahagi di antara kalian.
Sedangkan Sulaiman berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kerana sesungguhnya aku adalah Al-Qasim yang membagi di antara kalian. Amr berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Munkadir memberitahukan kepada kami bahawa saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang di antara kami baru mempunyai seorang anak lelaki lalu menamakan Al-Qasim. Maka kami pun berkata, kami tidak akan menggelar kamu dengan Abul Qasim dan kami tidak akan membuat nyaman dengan itu. Ini perkataan yang tambahan. Itu macam satu fadilat. Kalau dia dah pilih nama Rasulullah dan dia akan jadi Abul Qasim, dia macam peringkat yang sama dengan Rasulullah. Dia kata, kamu tak boleh dapat peringkat itu. Okey, ini yang beza. So ada satu jumlah yang beza, okey? Maka dia pun mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, namailah anakmu dengan nama Abdul Rahman. So maknanya kalau boleh kata, okey, boleh kata nama yang paling baik selepas nama Rasulullah iaitu adalah Abdullah atau Abdul Rahman? Abdul Rahman. So tadi dia kata Abdullah dan Abdul Rahman di antara dua nama ni. Tapi kalau nak tahu mana yang lebih afdal, lebih baik, maknanya boleh kata Abdul Rahman. Kenapa? Sebab Rasulullah dia suruh dia namakan Abdul Rahman yang selepas Muhammad atau selepas Abul Qasim. Okey, boleh kata macam tu. Okey, hadis yang seterusnya qala wa haddathani Umayyah bin Bistama qala haddathana Yazid yani bin Zurai' qala wa haddathani Ali bin Hujr قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر وذكر بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. Dari Jabir radhiyallahu anhu serupa dengan hadis riwayat Ibnu Uyainah, namun dia tak menyebutkan dan kami tidak membuatmu nyaman dengan itu. So mana dia balik sekali lagi. Dia kata ayat itu yang dia tambah dekat hadis yang sebelum ni, dekat hadis ni tak ada. Tahu? Dia bagi tahu. Ayat itu yang ditambah, dah tambah dekat isnad yang sebelum dia atau hadis yang sebelum dia, di sini tak ada. Okey? Okey, hadis yang sebelum terakhir qala wa haddatsana Abu Bakr bin Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa Ibn Numair qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي قال عمرو عن أبي هريرة ولم يقل سمعت. Dari Muhammad bin Sirin berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah nama dengan namaku, namun janganlah memberikan julukan dengan julukanku. Amr berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia tak mengatakan aku telah mendengar. Faham tak? Tak tahu kalau kamu suka apa ni cara Imam Muslim atau tidak. Imam Muslim hadis ni dia mengeluarkan dia daripada 4 orang. Okey, daripada 4 orang. Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, Amr, Zuhair, Ibn Numair. 4 orang, 4 syekh. 3 syekh mereka kata sami'tu Abu Hurairah. Siapa yang kata sami'tu? Muhammad bin Sirin. Dia dengar daripada Abu Hurairah. 3. Tapi satu sahaja iaitu Amr, dia kata tak, saya tak dengar daripada syekh saya. Siapa syekh mereka? Sufyan bin Uyainah. So maknanya 4 syekh itu mereka pergi ke Imam Sufyan bin Uyainah. 3 daripada 4 itu, 3 kata sami'tu. Mereka dah dengar daripada Sufyan bin Uyainah. Kecuali 1, dia kata tak, saya tak dengar sami'tu, saya dengar an Abi Hurairah. Itu ya, tengok amanah dia. Okey, hadis yang terakhir untuk bab ni qala hadatsana Abu Bakr bin Syaibah qala wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Abu Sa'id bin al-Ashaj wa Muhammad bin Muthalla al-Anazi wa lafdhu li ibn Numair qalu hadatsana Ibn Idris an abihi an Simak bin Harb an Alqamah bin Wa'il an Mughirah bin Syu'bah qala لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, ketika aku datang ke daerah Najran, orang-orang di sana bertanya kepadaku, di mana mereka berkata, sesungguhnya kalian membaca dalam kitab suci kalian, wahai saudari Harun dan Musa sebelum Isa adalah waktu itu dan ini. Ketika aku datang kepada Rasulullah SAW, aku bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Maka beliau bersabda, sesungguhnya dahulu mereka diberi nama dengan nama-nama Nabi mereka dan orang-orang saleh sebelum mereka. Okey, apa berkaitan di antara hadis ni dan bab? Apa berkaitan? Relation. Abang Jeff?
Apa berkaitan? Boleh namakan anak-anak kita sama dengan nama-nama Nabi dan nama-nama orang yang saleh. Boleh, tak ada masalah. Okey. Dan di sini dalilnya dalam Quran dekat surah Maryam, ya ukhta Harun. Harun itu abang Nabi Musa. Okey, dan ni ya ukhta Harun. So siapa yang ukhta Harun? Maryam. Maryam itu adalah ibu Nabi Isa. Dan Nabi Musa dia sebelum Nabi Isa. Di antara mereka mungkin ada 1500 tahun. So macam mana dia jadi ukhta Harun? Dia kata sebab macam mana abang dia nama dia macam atau nama yang sama abang Nabi Musa. Jelas? Yang Nabi Harun itu. Okey? Okey, bab yang seterusnya قال باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة. وقال يحيى أخبرني معتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. Bab makruh memberi nama dengan nama-nama yang buruk, memberi nama dengan nama Nafi' yang bermanfaat dan yang sejenisnya. Dari Samurah bin Jundab atau Jundub, dia berkata Rasulullah SAW melarang kami memberi nama budak kami dengan 4 nama, iaitu Aflah, Rabah, Yasar dan Nafi'. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن ركين بن الربيع عن أبي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menamakan budakmu dengan Rabah, Yasar, Aflah dan Nafi'. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن جابر بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. قال ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا إنما هن 4 فلا تزيدن علي. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, kataan yang paling Allah cintai ada 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak masalah bagi mana-mana kalimat yang kamu mulai. Janganlah kamu menamakan budakmu Yasar, Rabah, Najih dan Aflah. Kerana sesungguhnya jika kamu bertanya apakah orang itu ada di sana yang sesuai dengan namanya, padahal dia tidak demikian, maka akan dijawab tidak ada. Maka Samurah bin Jundub mengatakan sesungguhnya itu hanya 4, maka janganlah sekali-kali kamu menambahkannya ke atas. Saya baca 3 hadis dan saya tak nak komen. Sebab Imam Muslim dia dah komen sebenarnya. Dia dah sebutkan kenapa tak boleh namakan dia Nafi'. Faham tak? Dia Nafi' yang memberi manfaat kepada orang lain. Apa masalahnya? Saya nak panggil dia. Contohnya satu orang akan tanya, orang yang bermanfaat itu ada? Atau dia akan kata yang bagi manfaat ada. Saya kata tak ada manfaat. Contoh. Atau nama barakah. Contoh. Berkat ada. Tak ada berkat itu. Mana boleh? So itu yang orang Melayu dia kata, apa nama itu doktor? Bercakap itu adalah doa. Betul. Sebenarnya betul. Sebab masa yang dia kata ada, dia kata tak ada. Mana boleh? Itu masalahnya. So itu semua nama-nama dia akan kesan kepada orang yang dia dah dapat nama itu. Contohnya kalau satu orang dia nama dia macam Syuja'. So satu hari dia akan jadi berani. Nama itu akan kesan. Nanti ada banyak dalil akan bagi tahu. Imam Muslim akan bagi tahu. Okey. Okey, hadis yang seterusnya qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir. Saya lupa satu benda. Qala tidak ada masalah kalau dia mula dengan satu perkataan daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh saya berdiri? Kita ada subhanallah walhamdulillah. Boleh. Kita ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 perkataan. Okey, ramai orang dia tak tahu. Okey, yang pertama, macam mana kita akan mula dengan subhanallah lepas tu alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar?
atau kita akan buang la ilaha illallah dan akan kumpul 3 itu, dia kata tidak ada masalah, mana-mana boleh. Contohnya, kalau nak tasbih selepas habis solat. Okey, macam mana tasbih? Ramai orang dia akan tasbih 33, subhanallah, alhamdulillah, 33 sampai 99. Okey? Itu satu cara untuk at-tasbih selepas solat sebenarnya. Tapi ada satu cara yang dalam sahih Muslim, okey, Kitabul Adhkar, nanti kalau boleh refer. Sebenarnya bukan 33. Dia 25. So jadi 100. Okey? So akan tasbih subhanallah 25. Lepas tu alhamdulillah 25. La ilaha illallah 25. Yang terakhir sekali Allahu Akbar 25. Satu cara. Okey, cara yang kedua. Tapi walaupun saya dah bagi tahu daripada sekarang, mana-mana boleh, tak ada masalah. Okey, ni cara yang kedua. Cara yang ketiga, yang sebelum tidur ramai orang dia tak buat tasbih. Betul? Tasbih itu akan tolong badan untuk esok dia akan bangun dengan aktif. Ramai orang dia kata saya macam rasa malas. Betul? Dia rasa malas sebab tak tolong badan. Dah penat untuk satu hari. So sebelum dia fikir kalau dia tidur akan dapat rehat, bukan. Sebenarnya tasbih itu akan bagi rehat. Nak satu dalil? Dalilnya Fatimah binti Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, dia kata, ya Nabi Allah, saya selalu rasa penat. Boleh bagi saya satu hamba? Dia akan tolong saya di dalam rumah. Rasulullah berjawab, ala adulluki ala syai'in afdal. Nak bagi tahu satu benda yang dia lebih baik pada helper atau slave atau hamba itu. Apa dia? Tengok apa Rasulullah ajar dia. Dia kata tahmadina Allah 33. So dia akan mula dengan alhamdulillah. So itu yang sebelum tidur, bukan yang selepas habis solat. So 33 alhamdulillah. So di sini tak ada 25. Okey? So dia akan mula qala tahmadin Allah 34. Ya Syekh, mengatuk ke? Nak tidur ke? Ya Allah, depan muka saya, mana boleh? Okey, so dia akan ulang 34. Bukan 33. 34 kali alhamdulillah dan mula dengan alhamdulillah dulu. Lepas tu subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Ni yang sebelum tidur. Susunan dia macam ni. Okey? Walaupun kalau nak 33, lepas tu la ilaha illallah satu kali boleh, tak ada masalah. Okey? Tapi ada beberapa hadis yang dia susun dia macam lain sikit. Okey? Dah faham? Yang terakhir sekali, macam mana cara kira subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Ada banyak riwayat, tapi riwayat yang paling kuat riwayat tu al-aqd. Kalau Rasulullah dia nak tasbih, dia akan tasbih dengan tangan yang kanan. Okey? So dia akan kira macam ni. Bukan yang apa panggil ni? Bahagian-bahagian jari. Tengok apa panggil dia. Ruas. Okey, ruas. Di bukan 3 ruas. Dia akan tutup 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kalau dah 10 dia akan kira 1 sini. Yang kiri ya, yang kiri. So setiap 10 di sini. So lagi 10 dia jadi 20. Lagi 10 dia akan jadi 30. Okey, lepas tu lagi berapa? So dah jadi macam ni. Faham? Tapi tak tahu orang Melayu boleh tutup ni tak? Allah Allah. Okey, belum habis lagi. Yang ketiga yang selepas salat, bukan yang sebelum tidur. Yang selepas salat dia akan tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau nak ikut 33, riwayat 33. Bukan subhanallah, bukan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. So jadi 10 tapi sebenarnya 30. 10. Dan lepas 30.
Kalau 3 dari sini, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, yang semua sekali jadi 99. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Okey, ni yang untuk selepas solat. Okey. Jazakallah. Okey, hadis yang seterusnya qala haddathani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf qala haddathana Rawh qala haddathana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqulu arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yanha an yusamma bi Ya'la wa bi Barakah wa bi Aflah wa bi Yasar wa bi Nafi' wa bi nahwi dhalik ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. حديث sebelum dia قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال وحدثنا أميد بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. Muhammad bin Musanna dan Ibnu Bashar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Mansur dengan sanad Zuhair. Adapun hadis riwayat Jarir dan Rawh maka serupa dengan hadis riwayat Zuhair dengan kisahnya. Adapun hadis riwayat Syu'bah maka tidak ada dalamnya kecuali penyebutan tentang penamaan budak dan dia tak menyebutkan perkataan yang 4 itu. Okey, seterusnya. Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahawanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata Nabi SAW ingin melarang penamaan dengan Ya'la, yang tinggi, barakah, keberkahan, aflah, keberuntungan, dan Yasar, kemudahan, Nafi' bermanfaat dan yang sejenis itu. Lalu aku melihat beliau diam setelah menyebut nama-nama tersebut dan tidak mengatakan sesuatu apa pun. Sampai Rasulullah SAW wafat, dia belum melarang hal tersebut. Kemudian Umar ingin melarang hal tersebut lalu membiarkannya. Nah, so mana ni boleh namakan, boleh, tak ada masalah. Sebab mula-mula Rasulullah dia mahu, tapi dia tinggal, dia diam. Sayyidina Umar dia mahu, tapi dia tinggal. Okey? Tapi sebenarnya kalau lebih afdal tak buat. Okey? Untuk sebab yang saya dah bagi tahu sebelum. Ustaz, Nafi' bin Umar. Sama juga nama Nafi'. Tengok, ni satu ulama kita, ni pelajar Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Pelajar dia nama dia Nafi'. Okey? Itu dia. Okey, bab yang seterusnya qala bab istihbab taghyir al-ism al-qabih ila Hasan wa taghyir ismi Barrah ila Zainab wa Juwayriyah wa nahwihima. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثني أحمد بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد مكان أخبرني عن. قال حدثنا أبو بكر بن شهدة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. Bab anjuran mengubah nama yang buruk dengan nama yang baik dan mengubah nama Barrah dengan Zainab, Juwairiyah dan lain dan sebagainya. Dari Ibn Umar bahawasanya Rasulullah SAW mengubah nama Asiyah dan bersabda, kamu adalah Jamilah, wanita cantik. Ahmad mengatakan kata dari sebagai pengantin kalimat telah mengabarkan kepadaku. Dari Nafi' dari Ibn Umar bahawa anak perempuan Umar dulunya biasa dipanggil Asiyah, ini wanita pembangkang. Maka Rasulullah SAW menamainya Jamilah, wanita cantik. So sekarang kenapa Rasulullah dia tak tukar nama dia yang terbalik? Kalau Asiyah, terbalik dia Muti'ah, yang dia taat kepada Allah SWT. Kenapa tak boleh? Kenapa dia namakan dia dengan Jamilah? Ustazah Asiyah? Wa tazkiyah. Ya. So kalau panggil dia Muti'ah itu macam tazkiyah. Purification. Macam berlebihan. Ya, berlebihan. Bagi dia satu tazkiyah, menaikkan darjat dia. Kita tidak tahu siapa yang buat taat kepada Allah SWT atau tidak. Okey? So maknanya dua-dua tak boleh buat. Nama yang buruk dan nama yang dia akan menaikkan darjat orang itu. Susah nak bagi satu nama. Ya. قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس
قال كانت جويرية اسمها برة أو قال برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس. Dari Ibnu Abbas berkata dahulu Juwairiyah namanya adalah Barrah, ini wanita yang berbakti. Siapa Juwairiyah itu? Juwairiyah bintul Harith, istri Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menggantikan namanya Juwairiyah. Dahulu beliau benci dikatakan beliau keluar dari tempat Barrah, ini wanita berbakti. Akan tetapi dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan dari Quraib berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. Dari Abu Hurairah bahawa Sayyidina Zainab dahulu namanya adalah Al-Barrah, wanita berbakti. Lalu ada yang mengatakan dia menganggap dirinya suci, maka Rasulullah SAW menamakannya Zainab. Lafaz hadis ini adalah milik para perawi selain Ibnu Bashar. Ibnu Abi Shaybah berkata Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. Muhammad bin Amr bin Atha telah memberitahukan kepadaku Zainab binti Ummu Salamah telah memberitahukan kepada kami. Dia berkata dahulu namaku adalah Barrah, wanita berbakti. Lalu Rasulullah SAW menamaiku Zainab. Dia Zainab berkata Zainab binti Jahash pernah datang kepada beliau dan namanya ketika itu adalah Barrah, maka beliau pun menamainya Zainab. So maknanya kena tukar nama yang buruk, kena tukar kalau dah tahu. Mula-mula kita tak tahu, tak ada masalah. Tapi kalau dah ada satu ustaz atau satu orang yang dia tahu dengan nama, makna nama-nama, dia bagi tahu, kena tukar sebenarnya. Sebab Rasulullah dia tukar. Okay. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم فقالوا بما نسميها قال سموها زينب. Dari Muhammad bin Amr bin Atha berkata, aku menamai anak perempuanku Barrah, maka Zainab binti Abu Salamah berkata kepadaku, sesungguhnya Zainab binti atau bintu Abi Salamah, siapa dia? Anak perempuan tiri Rasulullah. Anak tiri Rasulullah. Okey. Sebab masa Sayyiduna Abu Salamah dia mendengar Rasulullah dia kahwin Ummu Salamah, isteri dia, walaupun Abu Salamah abang susuan Rasulullah. Okey? Susah nak tahu. Sebenarnya ada Uthman bin Mad'un yang sampai kita tahu daripada mula-mula. Uthman bin Mad'un abang susuan Rasulullah. Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib dia pakcik Rasulullah dan abang susuan. Okey? Dan yang ketiga Abu Salamah sama juga. So Rasulullah dia kahwin isteri dia lepas dia mendengar. Okey? Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nama tersebut. Aku juga pernah diberi nama Barrah. Lalu Rasulullah SAW berkata, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah Maha mengetahui tentang orang-orang berbakti di antara kalian. Maka mereka para sahabat bertanya, dengan apa kami menamainya? Beliau menjawab, namailah ia dengan Zainab. So mana dia the best nama, bukan the best, yang lebih afdal, boleh kata yang lebih afdal. Atau kalau satu orang minta satu cadangan untuk nama perempuan, boleh cadang dengan nama Zainab. Okey, insya-Allah kalau Allah bagi saya satu anak perempuan, saya akan namakan dia Zainab, insya-Allah. So sampai sekarang tak tahu apa. So ni Zainab itu kenapa, tak tahu kenapa dekat zaman Rasulullah ramai orang dia suka namakan Zainab. Okey, ramai orang tak tahu. Itu satu hari Zainab istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nama dia Zainab. Okey, dia lebih kaya pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan satu hari dia nak bagi zakat,
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dia kata, saya boleh bagi zakat kepada saya fakir dan miskin, fakir fukara, boleh bagi saya. Dan dia kata, tak, saya akan tanya Rasulullah dulu. Perempuan macam tu dia suka. Kalau dia bagi semua manusia, tak bagi suami dia, tahu. So dia akan tanya Rasulullah dulu. Dia pergi kepada Rasulullah. Masa itu Rasulullah dia ambil mandi, okey, dan dekat pintu Sayyidatuna Fatimah. Dan lepas tu masa dia dah masuk, dia minta jumpa Rasulullah, dan Fatimah dia bagi tahu Rasulullah di dalam bilik mandi. Ya Rasulullah, di sini ada Zainab, dia nak jumpa Rasulullah. Rasulullah dia jawab, Ayyuz Zayanib, siapa Zainab itu? Sebab ada Zainab yang isteri Abdullah bin Mas'ud, ada Zainab binti Muhammad, anak Rasulullah, nama dia Zainab. Okey, ada Zainab yang isteri Rasulullah, Zainab binti Jahash. Ada Zainab bintu Abi Salamah, anak tiri Rasulullah. So banyak Zainab. Siapa Zainab itu? Dia kata di Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud. Okey, dia tanya Rasulullah boleh bagi? Dia kata boleh, tak ada masalah. Okey, bab yang seterusnya, qala bab tahrim at-tasammi bimalik al-amlak أو بملك الملوك. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع عسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله. قال الأشعثي قال سفيان مثل شاه. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. Bab haram menamakan dengan Malikul Amlak dan Malikul Muluk, raja diraja. So maknanya Imam Nawawi dia dah bagi hukum dia. Hukum itu haram, tak boleh panggil macam tu. Okey? Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang bernama Malikul Amlak, raja diraja. Ibnu Abi Syaibah menambahkan dalam riwayatnya, tidak ada raja kecuali Allah Azza wa Jal. Al-Ash'ashi berkata, Sufyan berkata seperti nama Syahansyah, raja diraja. Ahmad bin Hanbal berkata, aku bertanya kepada Abu Amr tentang makna kata akhna, maka dia menjawab paling hina. Okey, ni Syahansyah bahasa Parsi. Maknanya Malikul Amlak dalam bahasa Arab. So dia nak bagi tahu bukan yang berkataan Malikul Amlak sahaja, tak, apa yang sama perkataan itu Malikul Amlak untuk semua bahasa, tak boleh. Okey, kalau makna yang sama. Hadis yang seterusnya, qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. Dari Hammam bin Munabbih ia berkata, ia adalah hadis yang telah diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW. Lalu menyebutkan beberapa hadis di antaranya dari Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling Allah murkai pada hari kiamat, yang paling buruk, yang paling dimurkai ini adalah seseorang yang namakan Malikul Amlak, raja diraja. Tidak ada raja penguasa kecuali Allah. Okey, kita akan berhenti di sini dan sambung insya-Allah minggu depan bismillah hari Selasa. Okey, na'am Syekh. Katanya tentang matan hadis yang banyak tadi tu. Bila dia Ya. mana Maksudnya tahwil, daripada bahasa Arab tahwil, nak tukar. So apa yang mereka buat? Okey, ha itu daripada perkataan tahwil. So daripada mereka akan letak dia ha sahaja. Ha itu maksud dia tukar. Kenapa dia tukar? Imam Muslim di sini ada banyak syekh. Okey. Dan syekh, setiap orang ada satu syekh yang lain, tapi semua itu dah kumpul di dalam satu syekh. Contohnya tadi yang saya bagi tahu, macam Amr bin An-Naqid atau Abu Bakar bin Abi Syaibah, lagi satu di sini, dan ada syekh, tapi semua daripada Sufyan
bin Uyainah. So apa dia buat? Dia akan kata ha. Dan dia tukar isnad. Dia pergi untuk semua, dia bagi tahu semua nama syekh. Sorry, bukan di sini. Bukan di sini. Sini. So dia akan sebutkan nama syekh dia dan syekh dia. Dan dia kata ha. Lepas tu dia akan balik ke syekh yang kedua. Dia bagi tahu ni dan ha di sini. So dia semua ha mana dia potong. Dia nak tukar. Lepas tu kalau nanti baca sekali lagi dia kata qalu, semua mereka kata haddatsana Sufyan bin Uyainah. Okay, ha itu tahwil. So tengok macam mana. Ya, walaupun hadis yang sama tapi banyak cara, banyak jalan. So dia nak kumpul dekat satu orang. Okey, saya nak bagi tahu atau nak bincang. Kalau nak baca matan sahaja boleh, tapi nanti tak boleh beri ijazah. Sebab syarat dapat ijazah bersanad akan dengar nama syekh-syekh yang semua isnad. Itu nama dia ijazah bersanad. Kalau tak baca sanad mana boleh dapat? Okey. Kalau tak nak boleh, tak ada masalah, tapi nanti saya tak boleh bagi. Okey. Tapi kalau masih mahu, boleh sabar, tak apa. Kita akan dapat berkat daripada semua orang itu. Kalau sebutkan nama mereka sahaja itu cukup. Sebab setiap orang daripada mereka dia ada satu cerita yang panjang macam mana dia mencari ilmu. So tak tahu nak sambung macam ni. Walaupun saya kalau tengok saya akan untuk nama-nama saya akan baca cepat. Kalau dah sampai dekat matan, saya akan baca macam apa ni story. So boleh sambung cara yang sama. Okey, 1. 2, insya-Allah bukan saya yang akan bagi ijazah sahaja, tapi Dr. Yusuf insya-Allah akan bagi ijazah juga. Dia sanad dia tinggi sebenarnya. Walaupun dia duduk sini dia macam pelajar, tapi saya tahu apa ni hal dia, masya-Allah. So nanti insya-Allah dua-dua saya dan Dr. Yusuf akan bagi. So maknanya setiap orang dari sini dia akan ada 2 share. Dia ada 2 cara. Saya akan cuba kalau cara saya macam daripada Syam atau daripada Hijaz dan Dr. Yusuf daripada cara India insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.